Use slot 2 Idiots FM, powered by Hamasah Ashabab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama ujung minggu pada semua. Okay, kembali kita kembali. Okay, bye. Okay, bertemu kita dalam 2 Idiots FM. Bukan sekadar sembang kencang, tapi lebih kencang. Jadi hari ini kita dah masuk minggu yang keempat. Bincangkan benda yang masih sama. Okey, cuma perincian yang lain-lain lah. Tema kita apa untuk kita Change maker and Ummah Innovation berstandard menjadikan buku ini sebagai rujukan lah. Kitab. Jadi yang pertama kita dah bincang dah kenapa orang lain tak peduli pasal orang lain, pasal benda lain semua dan sebagainya. Minggu kedua kita cakap pula pasal masalah-masalah yang ada. Masalah-masalah yang ada apa semua. Yang ketiga kita bercakap pula pasal macam mana nak jadi cakna dan semua sebagainya. Jadi minggu keempat ni dia lebih lagi kencang sikit dia punya bab dia. So apa Najrul? Okay, kali ni untuk chapter yang keempat slot 2 FM kita akan membincangkan tentang kenapa perlu change maker ni. Kita dah cakap change maker ni adalah ni. Tapi sebenarnya kenapa perlu? Sebab kalau tak ada perlu memang tak ada semangat lah kan. Betul, memang segalanya sebenarnya apa yang perlu dititik beratkan adalah faktor why. Apa-apa pun kita kena tanya diri kita, kenapa kita buat? Kenapa kita buat? Sebagai contoh contohlah. Contoh lah. Menarik contoh tu. Jadi itulah kenapa change maker ni perlu. Jadi di dalam buku ini telah terangkan tentang dari segi individual perspektif lah. First kita akan bincangkan tentang individual perspektif tentang kenapa kita perlu menampilkan diri kita sebagai change maker. Ada apa-apa idea kan untuk ditambah? Okay, saya beritahu dulu lah. Menarik. Okay, sebenarnya first sebenarnya ianya lebih kepada self purpose sebenarnya. Macam contoh sebagai saya sendiri, kenapa saya buat ataupun saya menulis buku change maker ni, sebenarnya purpose dia adalah satu, untuk melahirkan lebih ramai change maker yang buat perkara-perkara yang buat apa yang kita dah buat ni. Macam contoh menubuhkan banyak gerakan-gerakan lah, senang cerita, ataupun apa-apa saja, badan kebajikan ke berbenda lain ke, ataupun bisnes ke, startup ke apa, untuk memberikan solution kepada masalah-masalah yang ada kat kita. Jadi sebab tu saya menulis buku ni. So maknanya apa yang saya tekankan untuk menjadi change maker ni, first dia kena bagi purpose kat diri dia, target yang paling besar tentang apa yang dia nak buat. Dan memang nak tak nak dia kena bagi target tu. Jadi memang untuk kenapa dia perlu, sebab memang macam mana kata, baru ada passion lah. Dia baru ada passion lah untuk buat benda tu. Tu memang dari segi individual perspektif ni memang personal punya sebab lah. Kenapa kita nak jadi change maker ni, memang sebab itulah maklumat kita. Kita kena memperbaharui ummah ni dari segala aspek lah. Dia bukan dari sudut pemikiran je tapi dari sudut kualiti hidup, budaya kerja ke apa kan. Apa benda yang kita nak innovate, kita kena innovate, dan kita kena tampil lah sebagai change maker untuk membuat betul. Itu memang dari segi perspektif lah. So ada benda lain yang ditekankan dalam menyumbang ke arah kenapa kita kena jadi change maker ni. Sebagai contoh dunia ekonomi baru ni lah, di mana peluang kerja memang kalau kita sikit dia terhad. Dan peluang kerja ni dia bukan semata-mata terhad tau, tapi sebenarnya kalau nak ikutkan ramai pelajar macam mana, mahasiswa, dia belajar satu, dia tak tahu kenapa dia belajar, dia ambil course tu sebagai contoh Kalau macam kita punya pengalaman lah sebelum ni, bila kita tanya kenapa ambil course ni dah stuck. Kenapa ambil? Lama dia fikir tu keluarlah jawapan buku. Lepas tu itu satu part. Tapi lepas tu bila kita tanya balik, dalam masa 5 tahun 10 tahun nak jadi apa? Betul. Stuck. Setuju. Jadi macam mana orang kata dia nak go dalam dunia pekerjaan? Faham tak? Jadi disebabkan kita telah bincang banyak ataupun telah
mengeluarkan idea bahawa pendidikan ni dia melahirkan robot apa semua, tak melahirkan orang yang initiate kan, tak melahirkan orang yang solve problem. Jadi kenapa perlu jadi change maker ni adalah supaya mereka sendiri mendapat tempat dalam ekonomi baru ni. Macam apa yang saya baca dalam buku sebelum ni dilihat memang zaman industri adalah zaman di mana zaman industri adalah zaman di mana kapitalis ataupun kilang-kilang memerlukan pekerja. Jadi adalah tugas sekolah untuk melahirkan pekerja. Tapi masalahnya zaman sekarang adalah bukan zaman perindustrian lagi. Memang bukan zaman industri lagi. So nak tak nak peluang pekerjaan itu sebenarnya bukannya kita kena dapatkan, tapi kita kena create. Ya, kita cipta peluang tu. Kita cipta peluang untuk diri kita cipta peluang untuk lain, supaya itulah maknanya zaman sekarang ni adalah zaman untuk kita buat pekerjaan instead of kita cari ataupun kita nak bekerja dengan orang. Jadi antara alasannya adalah supaya satu, ekonomi punya ni memang change maker ni adalah main force yang akan menggerakkan ekonomi pada masa sekarang. Kita dah tak bergantung sangat kepada kilang-kilang ataupun syarikat ataupun corporation besar untuk menggerakkan duit dalam negara kita lah sebagai contoh kan. Tapi dengan market yang change maker ni buat, dia menjadi satu driving force untuk ekonomi yang akan datang. Maknanya orang dah tak bekerja dengan orang lain, syarikat besar orang dah tak kerja situ. Tapi instead of orang akan bekerja dalam rumah, dia bekerja dalam syarikat dia dengan apa yang dia buat. So macam mana? Pada saya, kalau perspektif saya sendirilah, sebelum hari ni ada sebelum ni kenapa pilih untuk jadi apa yang sekarang ni adalah sebab nak survive lah. Sebab nak survive, mendepani masalah-masalah yang akan datang. Belum lagi datang, tapi dia dah ada. Contoh sekarang ni tak banyak pun syarikat atau apa nak perlukan pekerja-pekerja even negara kita target capai masa 2020 kan, perlukan tenaga mahir sebanyak ni bla 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 kan. Tapi itu secara teorinya. Tapi kita nampak bagaimana dia simpan pekerja-pekerja ni kan sampai lanjut usia 56 tahun, 60 tahun dia extend lagi kan, sampai menutup peluang-peluang orang baru untuk masuk tau. Jadi dia tak balance tau. Bersara banyak ni je, tapi yang mohon beratus ribu. Sebab tu tak ramai. Jadi salah satu cara nak survive adalah kita menjadi orang lain lah. Kita jadi change maker apa semua sebagainya. Sebab macam Nazrul cakap tadi, dialah nanti yang akan menggerakkan. Percayalah mungkin dalam paling cepat 3-4 tahun atau paling lambat mungkin dalam 10 tahunan di Malaysia ni, individu-individu bergerak sendiri untuk menggerakkan ekonomi. Dia akan selamat daripada mungkin krisis ekonomi yang akan berlaku apa semua sebagainya. Jadi contoh kat sekarang ni kita dah boleh lihat bagaimana orang dah tak perlukan kedai untuk berniaga. Online saja. Okey, mencetak kekayaan melalui perniagaan online kan. Boleh sekarang ada satu syarikat tu ya Salma jahitan kan, menjahit menggunakan WhatsApp, mengajar dengan WhatsApp. Tak ada kelas pun, tak perlukan kelas, tak perlukan bangunan, tak perlukan sekolah, ajar by WhatsApp, tunjuk gambar dan sebagainya. Sekarang jutawan. Buat kek, buat apa semua kan. Semua macam tu je. Jadi pada saya memang itu salah satu bentuk change maker, pembaharuan kan, yang mereka nak survive diri mereka dalam kelompok itulah. Jadi padahal dia boleh pilih untuk dia kerja bawah orang, kerja menjahit bawah tailor, Singapore tailor ke, bawah Lot Tailor ke semua sebagainya, tapi dia pilih cara tu. Bagaimana Jimmy Choo boleh menjadi ikon kasut antarabangsa, fashion antarabangsa kan, terutamanya kasut lah. Survive untuk itulah. Sebab dia dah nampak lama lagi, dia dah nampak apa semua akan jadi kat Malaysia. So pada saya, sebab saya nak survive benda ni, mendepani benda yang akan datang ni. Percayalah, siapa yang dengar ni, InsyaAllah tak adalah insyaAllah, mungkin pasti akan wujud satu masalah kelak dalam ekonomi, terutama di Malaysia ni khususnya. Okay, sebab adalah nanti itu tak naklah bincang ni apa yang akan jadi. Tapi itulah kenapa nak jadi maker, sebab untuk survive, untuk selamatkan diri kita daripada tu, dan bantu orang lain jugalah untuk tu. Afiq macam mana Afiq? Ya, kalau change maker ni secara asas ni dia adalah membawa perubahan lah. Sebagai contoh, kalau Steve Jobs dalam iklan Apple yang terawal iaitu Think Different, dia katakan bahawa orang yang membawa perubahan ni
suka tak suka, nak tak nak, kita terpaksa akui dia bawa perubahan kehidupan kita lah. So bila katakan change maker adalah orang yang membawa perubahan. Jadi contohnya katakanlah kita lalui satu aspek kehidupan tu, contoh kita naik KTM, kita rasa macam sepatutnya boleh buat macam ni. Jadi antara keperluan dia, first contohnya bila kita rasa macam tu, bila kita katakan ada benda yang perlu diubah, bila kita dapat aspek tu je, kebiasaannya kita perlu rasa yang okay, mungkin aku seorang je sedar benda ni yang perlu diubah. Tapi bila kita ubah, semua orang akan dapat kebaikan pada tu. So inilah tuntutan ke arah mana-mana sesiapa yang sepatutnya jadi change maker. Bila dia tahu satu benda, dia perlu mengubah sebab boleh jadi dia seorang je yang tahu. Orang lain tak tahu lagi. So dia, itulah salah satu keperluan untuk jadi change maker, sebab boleh jadi benda yang kita rasa perlu ubah tu kita seorang je tahu. Dan second thing adalah bila kita pilih untuk tak buat, katakanlah kita nampak benda ni perlu diubah demi kebaikan orang lain, tapi kita decide untuk tak buat, boleh jadi satu hari nanti Allah akan gantikan kita yang pilih untuk tak buat, Allah akan gantikan someone yang akan buat benda tu. So kalau personal experience saya sebagai khas tu, antara sebab saya pilih untuk drop, nak cepat buat khas ni, sebab saya tahu kalau akan ada orang juga yang buat ni. Akan ada orang buat, contoh selepas khas tiba-tiba keluar Syawatul Al-Fatih, akan ramai keluar sekian. Dan kalau katakanlah, kalau kami, saya dengan Nazirul decide untuk belajar di sana. Decide untuk tangguhkan 5 tahun tu sebab nak belajar medik seperti mana yang keluarga sarankan, kawan sarankan. Tapi katakan dalam masa 5 tahun tu tiba-tiba dah ada orang buat, dah siapkan sebelum kita orang, akan rasa macam miss the chance lah. Sakitnya di sini bang. Rugi tau. Takkan nak hidup sampai mati, nak hidup rasa macam kalau lah aku, takkan nak kalau kan. Buat je. So itu antara salah satu apa mungkin memenuhi self purpose, antara tu tuntutan tu yang cepat. Jadi change maker adalah benda yang kadang-kadang dia datang based on impulse. Tiba-tiba datang nampak this is your chance, Grab jalan. grab. Kalau tak grab, orang lain akan ambil. Dan memang change maker ni sebenarnya adalah satu golongan yang memang bekerja untuk orang lain tau. Dia macam okay, aku kena perbaharui, aku kena perbaharui benda ni. Nak tak nak dia kena detach dengan apa yang dia dah buat sebelum ni. So dia go. Memang orang yang meletakkan self purpose dekat diri tinggi, yang letakkan tinggi kan, dia adalah orang yang stand out dan orang yang berjaya sebenarnya. Memang sebagai contoh, macam mana nak macam Steve Jobs macam Afiq kata tadi kan, bagaimana dengan pemikiran baru yang dia cuba bawa, iaitu gerakan baru, iaitu think different. Tengok impak dia macam mana sampai sekarang. Dan bagaimana sebenarnya bila dia change maker ni mendapat satu perkara untuk diperjuangkan, dia mencipta nilai. Dia mencipta nilai dalam perjuangan dia tu. Sebagai contoh, kalau tengok harga syarikat Apple berapa juta kan. Dan benda tu dan banyak benda lain yang memang bukannya orang yang bekerja di bawah orang saja yang boleh mencipta nilai. Dalam konteks mencipta nilai adalah yang mencipta duit sebenarnya. Sebab tu saya katakan sebenarnya change maker ni sebenarnya dia memenuhi tuntutan untuk menjadi manfaat kepada orang lain. At the same time dia membawa manfaat kepada diri dia in term of ekonomi punya standpoint. Dan dia membawa manfaat dan dia membawa perubahan, dan dia kata mencipta nilai lah untuk diri dia dan untuk orang lain. In the same time dia bagi dia buka peluang pekerjaan pada orang lain. Jadi memang sebab tu dikatakan change maker ni sebenarnya memang driving force pada masa hadapan dalam ekonomi baru. Contoh Two Idiots. Fungsi dia kita bawa message bahawa yang kita bawa motor kita, iaitu bukan sekadar sembang kencang. Sebab kita nak define bahawa kalau kita dengar, contoh waktu drive, kita ada masa waktu drive tu untuk dengar benda yang kita boleh dengar. Contoh pengisian semua ni. Fungsi-fungsi ni, so in this case Two Idiots adalah kita lah change makernya. Jadi kita ada benda kita nak sampai kepada orang bahawa yes, kita boleh dengar dalam keadaan yang selesa semua tu, dan kita bukan sekadar sembang kencang, bukan sembang-sembang ni lah, tapi get straight to the point. Ada benda lah. Dan sebenarnya memang menjadi change maker ni dia kata dia menjadi seorang yang sangat produktif. Memang kata productivity lah, memang betul-betul hidup dia tu adalah untuk mencipta nilai dan memberi manfaat kepada orang lain. So memang productivity dia dari segi, bayangkanlah untuk kita ambil dua golongan ya, sebagai contoh golongan orang yang dah selesa bekerja, gaji tetap semua,
dengan orang yang memang sentiasa struggle. Macam mana nak ubah masyarakat? Macam mana nak ini. Jadi bayangkanlah minded dia, macam mana kehebatan orang tu, macam mana karisma dia. Memang kita boleh bezakan, kita memang nampak kita boleh lah bezakan benda tu. Orang yang biasa dengan tak. Memang changemaker ni memang satu golongan yang sangat hebat lah. Dan mungkin orang kata biasalah sebenarnya aku ni bukan hebat pun. Tapi bila kita fikir kan, banyak tokoh-tokoh yang sebenarnya base dia bukannya orang yang hebat pun. Macam datang daripada keluarga miskin juga kan. Macam contoh Nelson Mandela, dia mengubah masyarakat, mengubah dunia dengan dari dalam penjara. Bayangkan dia punya hebat dia tu lah. Macam tu lah. Banyaklah contoh-contoh lain yang baca tapi tak ingat. Macam Akal Faizal ni semua benda dia baca dia ingat, tapi dia tak ingat source. Dia tak ingat punca. Sebab tak suka tengok kulit buku, tengok isi tu. Okay. Even kalau kerja company pun, to balance out kan, jangan nanti tiba semua orang nak start. So even kerja company pun sepatutnya kita jadi change maker. Sebagai contoh, kita kerja kat Petronas lah. Petronas adalah company yang kita menyalurkan minyak kepada orang lain semua tu kan. So kalau kita sebagai pekerja, kita nak change maker, antara benda kita boleh buat adalah supaya orang boleh kerja secara efisien dalam masa 7-5 tu. Macam mana kita boleh cut time hebatkan lagi, kita cut cost sana, minyak makin lama makin elok. So kalau setiap pekerja tu dia bekerja dengan mindset nak improve. Betul. Bayangkan macam mana. Betul. Saya rasa satu lagi syarikat, saya tak tahu syarikat apa, tapi ni kalau saya baca, saya nampak, saya tak tahu syarikat apa. Pengiklanan dulu kalau kita perasan di Kuala Lumpur kan, dekat tiang-tiang lampu, dekat bawah LRT, monorail apa semua kan, iklan berbentuk gambar, canvas besar apa semua. Tapi sekarang kan ada satu syarikat yang inisiatif, dia tukar kepada digital. Jadi dalam tempoh 1 minit kita boleh lihat 10 iklan, 5 iklan yang berlainan, dia naik turun tau. Federal tu. Berbanding dengan iklan satu kertas tu kan, untuk sebulan, untuk 2 bulan, benda yang sama. So saya rasa syarikat tu dah ambil inisiatif untuk mengubah strategi pengiklanan dekat Malaysia, dan dia dah grab lah peluang tu. So siapa yang lepas ni nak ikut kan, memang akan rujuk dia lah, ataupun cuba nak jadi lebih baik ke daripada tu. Terpulang lah macam mana dia nak improve lagi benda yang dia dah improve sebelum tu. Jadi macam menjadi change maker ni dia bukan start benda baru, as in buka bisnes ke, menubuhkan organisasi ke tak. Tapi sebenarnya banyak benda yang membawa perubahan. Membawa perubahan. Macam contoh as in kita sebagai pekerja kan, kalau saya kerja dekat Petronas Mesra tu sebagai contoh lah. Macam mana dengan inisiatif saya sebagai change maker untuk menjadikan bila orang masuk dia dapat lalu semua tempat dengan senang. Macam mana dengan susunan rak, benda semua tu. Dan memang nak tak nak majikan kena recognize change maker ni dan bagi dia appreciate. So bila kita appreciate change maker in term of dalam organisasi ataupun dalam dunia pekerjaan ni, dia orang akan bagi lebih daripada apa yang orang dibayar sebenarnya. Pengalaman saya bekerja kat Petronas macam tu lah. Ada seorang akak ni, dia bukan manager ke apa, tapi memang dia punya jiwa tu kan, dia siap ajar macam mana nak tekan dengan laju. Dia nak, sebab customer ramai. So kalau tengok kat Petronas kat sini mungkin cara dia lain, tapi akak tu dia siap ajar macam mana nak tekan biar laju flow dia, macam mana keluarkan duit masuk 1 tangan 2 tangan tu. Jadi dia adalah orang kita panggil sebagai change maker. Dia mengubah, walaupun Petronas tak sediakan SOP yang tu, tapi dia sediakan. Dan kalau dia dapat sediakan SOP tu untuk semua Petronas, boleh jadi dia akan jadi salah seorang pencipta SOP untuk Petronas terus. So itulah macam mana kita nak bawa orang-orang macam ni, kita nak gila. Nanti kita propose ke Petronas. Tapi itu dah gelak dah. Macam mana tuju? So secara conclusion ni memang sebenarnya change maker ni, kenapa change maker ni perlu? Of course lah, secara overall memang nak tak nak dunia ni memerlukan change maker. Supaya memang nak tak nak bila masa berlalu, kita kena jadi lebih baik daripada sebelum ni. Satu tamadun tu kena jadi lebih baik sebelum ni. Hari ni negara ni mesti jadi lebih baik daripada sebelum ni. Memang nak tak nak pembaharuan perlu. Kalau tak berubah, tak ada pembaharuan, no point lah. Tapi sebenarnya untuk menggerakkan change maker ni memang nak tak nak personal punya reason, memang nak kena kuat tau. Supaya kita ada benda tu betul-betul kita buat lah. Lagi-lagi orang muda, memang sarankanlah orang muda yang menjadi change maker ni. Change maker yang mana mereka bukan saja boleh mencipta nilai, mencipta nilai dari segi buat duit semua, tapi in a way
dia membantu memperbaharui masyarakat. Dia menjadi manfaat kepada orang lain. Dia lain tau, orang yang nak cari duit dengan orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Dia macam kau sangat penting kepada kami, tak nak kami kena reward kau. Itulah changemaker. Changemaker ni bukan mencari duit tau. Dia Orang kata, kaya dia. kau ni hebat. Aku memang tabik pada kau dan aku sanggup bayar kau. Macam tu. Itulah changemaker sebenarnya. Dan changemaker ni memang adalah kata agent kepada ekonomi baru pada masa akan datang. Dan mereka lah yang akan membentuk membentuk dan membawa perubahan dari segenap aspek lah. Betul. Jadi insyaAllah itu sajalah untuk minggu keempat ni. So nanti kita akan bincang lagi detail. Dan sehingga kan kita akan berbincangkan tentang bagaimana secara overall untuk menjadi changemaker tu. InsyaAllah dengan tools-tools yang kita ada. Dan apa tools-tools tu kita akan terangkan selepas ni insyaAllah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tu Idris FM, bukan sekadar sembang kencang, tapi lebih kencang. Assalamualaikum. Bye. Jangan lupa untuk like, subscribe YouTube channel, SoundCloud dan Facebook page 2 Idiots FM. Bukan sekadar sembang kencang tapi lebih kencang.